Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan 1 bagi tajuk kenakalan. Berikut merupakan tajuk pertanyaan kumpulan kami, iaitu buku panduan penulisan menangani salah laku kenakalan di sekolah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kumpulan saya terlebih dahulu, iaitu saya Nurfati Izzati binti Muhammad Zairi dan ahli kumpulan saya iaitu Siti Nur Afrika Izzati binti Adnan, Nur Adila binti Udin, Fatimah Syahira binti Syamsul Izhar dan Nasariddin Suhaila binti Abdullah. Peningkatan kes tingkah laku kenakalan atau DEFIN dalam kalangan murid sekolah telah menimbulkan kebimbangan kepada semua pihak, termasuklah ibu bapa, guru, masyarakat dan juga pihak kerajaan. Institusi sekolah sebagai ejen kawalan sosial untuk membentuk murid yang bermoral tinggi dan bertingkah laku baik. Terdapat dua matlamat utama dalam buku panduan ini. Yang pertama adalah untuk memberikan kefahaman dan kesedaran kepada warga sekolah tentang tingkah laku kenakalan dan juga kesannya. Matlamat kedua adalah untuk menjadi panduan kepada pihak sekolah untuk memahami peranan dan fungsi masing-masing dalam menangani salah laku kenakalan yang melibatkan murid sekolah. Terdapat 5 objektif utama dalam buku panduan ini. Yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman dan kesedaran kepada warga sekolah tentang tingkah laku kenakalan. Yang kedua adalah untuk mengklasifikasikan jenis salah laku yang boleh dikelaskan sebagai tingkah laku kenakalan. Objektif ketiga adalah untuk memberikan kesedaran kepada setiap warga sekolah tentang kepentingan menangani tingkah laku kenakalan. Buku panduan ini juga bertindak sebagai panduan tentang strategi pelaksanaan, program perkembangan, pencegahan dan juga pemulihan salah laku kenakalan. Yang objektif kelima ialah menjadi panduan kepada pihak sekolah untuk merangkai dan menguatkuasakan peraturan sekolah yang melibatkan masalah salah laku kenakalan dalam kalangan murid sekolah. Menurut Ghafani 2007, kenakalan remaja atau tingkah laku DEFIN merujuk kepada perbuatan dan aktiviti remaja yang berlawanan dengan norma-norma masyarakat, undang-undang negara dan juga agama. Sebagai contoh, perbuatan mencuri, merompak, membunuh, menagih dadah dan mendahaka kepada ibu bapa. Terdapat 10 jenis salah laku kenakalan yang diterangkan dalam SSDM 2017. Faktor-faktor menyebabkan berlaku salah laku kenakalan. Yang pertama, kurang didikan dan penghayatan agama atau moral, kurang pengawasan daripada guru, konsep kemilian rendah dalam diri murid, pengaruh media seperti filem berunsurkan kekerasan dan lucah, institusi masyarakat yang lemah. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi berlakunya salah laku kenakalan dalam kalangan murid sekolah. Terdapat beberapa implikasi tingkah laku kenakalan. Yang pertama, murid yang berkelakuan kenakalan berkemungkinan terlibat dengan salah laku yang lebih serius pada masa hadapan, termasuk jenayah seperti kegiatan dadah dan juga vandalisme. Murid yang mempunyai tingkah laku kenakalan ini juga akan melanggar peraturan sekolah dan tidak berminat untuk belajar. Yang ketiga, murid yang terlibat dalam tingkah laku kenakalan akan memberikan teladan yang tidak baik kepada murid-murid lain di sekolah. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menyambung pembentangan modul kumpulan kami iaitu mengenai bab 2 kenakalan pengurusan disiplin di sekolah. Baiklah, dalam carta pengurusan disiplin sekolah diketuai oleh pengetua atau guru besar sebagai pengerusi, diikuti oleh penolong kanan hal ehwal murid sebagai setiausaha dan dibantu oleh penolong kanan, guru bimbingan atau guru kaunseling, penolong kanan co-curricular, ketua warden, guru kelas, guru agama atau moral dan akhir sekali adalah guru disiplin. Dalam hal ini, mengikut Ordinans Pelajaran 1957, Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959, pada Peraturan 4 telah memperuntukkan kuasa atau tanggungjawab pengurusan disiplin sepenuhnya kepada guru besar atau pengetua sekolah.
Namun begitu, pada peraturan 6 telah membenarkan guru besar atau pengetua sekolah mewakilkan kuasa disiplin sekolah kepada guru lain dengan syarat guru tersebut mestilah guru yang berdaftar. Dalam hal ini, jikalau guru besar ingin mewakilkan kuasanya kepada guru lain, mestilah menunjukkan surat yang membenarkan atau menunjukkan guru tersebut dilantik untuk mewakilkan kuasanya bagi menjalankan hukuman. Bagaimanapun, Surat Perkeliling Intisah Bilangan 10/2001 telah menyatakan bahawa semua guru hendaklah berfungsi sebagai guru disiplin dan berperanan membimbing murid-murid supaya sentiasa mengamalkan tingkah laku dan disiplin yang baik. Namun begitu, kebenaran bagi melaksanakan hukuman hendaklah dibuat secara nyata atau bertulis, iaitu pengetua atau guru besar perlu menyediakan surat penurunan kuasa kepada guru-guru untuk melaksanakan hukuman tersebut. Seterusnya, kita akan melihat peranan pengurusan sekolah dalam mengenangi isu kenakalan di sekolah. Yang pertama ialah pengetua. Dalam hal ini, pengetua berkuasa sepenuhnya terhadap pengurusan disiplin sekolah yang termaktub dalam Ordinans Pelajaran 1957, Peraturan-Peraturan Disiplin 1959 sebagai pengerusi dalam organisasi sekolah, memantau setiap ahli datang kuasa bertugas berdasarkan tugasan yang telah ditetapkan, mewujudkan kesedaran tentang isu kenakalan di sekolah, merancang, melaksana dan membuat penilaian prosedur tindakan anti kenakalan di sekolah, mengadakan perhubungan dan pemuafakatan dengan agensi luar, memastikan laporan perkembangan isu disiplin disampaikan kepada pihak yang berwajib, iaitu PPD dan JPN. Seterusnya, kita akan melihat peranan penolong kanan hal ehwal. Dalam hal ini, penolong kanan hal ehwal bertanggungjawab kepada segala arahan daripada pengetua atau guru besar sebagai setiap usaha jawatan kuasa pengurusan disiplin sekolah, merancang, menelaras dan memantau program yang dipersedui oleh jawatan kuasa pengurusan disiplin sekolah, memfailkan salinan laporan daripada ahli jawatan kuasa berkaitan, menyediakan laporan untuk PPD, memastikan guru dan murid faham tentang kesan kenakalan di sekolah, menerima aduan kes kenakalan dan menjalankan tindakan disiplin. Seterusnya, kita akan melihat peranan penolong kanan dan penolong kanan co-curriculum. Dalam hal ini, mereka bertanggungjawab kepada guru besar atau pengetua dan merupakan perantara antara ahli-ahli persatuan dengan guru persatuan jika berlaku masalah disiplin dalam persatuan, menyediakan maklumat mengenai isu kenakalan kepada guru-guru dan murid-murid, dan menerima aduan kes kenakalan serta melakukan tindakan susulan. Seterusnya ialah peranan guru disiplin. Guru disiplin sebagai pembantu kepada guru besar atau pengetua dalam merancang, menyelaras dan melaksanakan program yang dipersedui oleh lembaga disiplin sekolah, menentukan peraturan sekolah dipenuhi sepanjang masa kegiatan dijalankan sama ada di dalam atau di luar sekolah, mengenal pasti murid-murid berisiko kes kenakalan, sedia menerima aduan dan memastikan kesahihan aduan yang dilaporkan, mengambil tindakan wajar dan adil kepada pihak-pihak yang terbabit seperti memberi nasihat, bimbingan atau merujuk kepada pihak lain, merekodkan semua kes disiplin dalam SSDM, mengawasi pengawas-pengawas sekolah, penelaras antara guru-guru dan guru besar atau pengetua dalam hal disiplin murid, melaksanakan hukuman disiplin jika diwakilkan oleh guru besar atau penjaga dalam kes-kes disiplin, menyediakan laporan disiplin secara berskala kepada penolong kanan hal ehwal murid. Peranan guru bimbingan dan kaunselor atau kaunseling. Dalam hal ini, guru bimbingan dan kaunseling atau kaunselor memberikan kerjasama, nasihat dan pandangan kepada guru disiplin dan guru lain dalam menyelesaikan masalah disiplin, menafati murid berisiko dan memberi bimbingan dan kaunseling kepada murid-murid yang mempunyai masalah disiplin bagi mewujudkan tata kelakuan yang diingini, menerima dan menyiasat aduan murid berkaitan kes kenakalan,
mendapatkan data dan maklumat murid perihal murid yang terlibat kes kenakalan daripada guru disiplin dan guru-guru lain, menjalankan sesi kaunseling kepada murid yang terlibat dalam kes kenakalan iaitu pelaku dan mangsa, menyebarkan maklumat atau kenakalan kepada warga sekolah, menyebarkan maklumat atau isu kenakalan kepada warga sekolah dan ibu bapa, merekodkan kes-kes kenakalan dan membuat pemantauan berterusan, menghubungi ibu bapa atau penjaga murid yang mempunyai masalah disiplin, pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pihak polis dengan kebenaran guru besar atau pengetua. Peranan warden asrama. Dalam hal ini, warden asrama bertanggungjawab dalam merancang, menyelarah dan melakukan program disiplin yang dipersetujui oleh lembaga disiplin sekolah, mewujudkan iklim kekeluargaan di asrama, bertanggungjawab terhadap keselamatan kepada murid di asrama, menyemai sikat nilai murni dalam kalangan penghuni asrama, bersedia terima aduan murid tentang kes kenakalan dan membuat siasatan, melakukan pemantauan berterusan, memastikan ahli jawatankuasa asrama memberikan informasi sekiranya berlaku kes kenakalan di asrama. Peranan guru kelas atau guru tingkatan. Dalam hal ini, guru kelas atau guru tindakan bertanggungjawab kepada pengetua atau guru besar merancang, menyelarah dan melaksanakan program yang telah disetujui oleh jawatankuasa pengurusan disiplin sekolah, peka terhadap tingkah laku murid yang meragukan, memberikan informasi berkaitan hak melaporkan kes kenakalan dan jenis-jenis kenakalan supaya memudahkan mangsa untuk mendapati jenis kenakalan. Memberi nasihat dan garis panduan kepada murid berkaitan gangguan kenakalan, melaksanakan pemantauan berkesan dan fokus kepada kes kenakalan, menyediakan laporan kepada penolong kanan hal ehwal murid. Peranan guru agama dan moral. Dalam hal ini, guru agama dan moral sebagai sumber rujukan dalam hal bimbingan kerohanian dan moral, menyediakan program kerohanian bagi membina saksiah yang baik, menyampaikan taklimat dan nasihat kepada murid, menerangkan implikasi dan kesan kes kenakalan dari sudut agama dan moral, membuat laporan kepada penolong kanan hal ehwal murid. Antara jenis kesalahan kenakalan dan hukuman adalah mengikut kod-kod yang berikut. Yang pertama adalah kod J101 hingga J105, iaitu kesalahan menunggang motosikal dalam kawasan sekolah, masuk tandas bulanan jantina, sengaja membunyikan loceng kecemasan, mengganggu semasa pengajaran dan pembelajaran, serta tidak mengikut giliran, berebut dan juga bertolak-tolak. Ia akan mengikut Perkeliling Ikhtisas Bilangan 9/1975 iaitu Peraturan Sekolah 1951. Tindakan yang dikenakan adalah amaran dan nasihat, kaunseling, hukuman rotan, kerja amal dan juga digantung sekolah atau dipanggil ibu bapa. Seterusnya adalah J106 iaitu membawa atau bermain mercun. Ia akan mengikut Perkeliling Ikhtisas Bilangan 6/1953. Tindakan yang dikenakan adalah mercun dan bom dirampas, amaran keras, hukuman rotan dan juga digantung persekolahan. Yang seterusnya adalah J107 hingga J109 iaitu mengubah suai pendawaian elektrik, keluar kawasan sekolah asrama tanpa kebenaran, bermain dalam dom. Ia akan mengikut Perkeliling Ikhtisas Bilangan 9/1975, Peraturan Sekolah 1951. Tindakan yang dikenakan adalah amaran dan nasihat, kaunseling, hukuman rotan serta kerja amal. Yang terakhir adalah J110 iaitu melanggar peraturan asrama. Tindakan yang dikenakan adalah ia akan digantung sekolah atau dipanggil ibu bapa. Seterusnya, saya akan menyambung bahagian pemantapan pengurusan disiplin sekolah. Yang pertama, berkenaan dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah hendaklah disediakan oleh pihak sekolah mengikut keperluannya. Dalam konteks ini, pengurusan sekolah perlu memastikan peraturan sekolah difahami oleh semua murid serta mengingatkan murid tentang peraturan sekolah. Yang kedua adalah program berfokus. Program ini dirancang dan dilaksanakan berdasarkan keperluan salah laku yang berlaku di sekolah mengikut maklumat SSDM dan juga adu disiplin. Program yang dipilih mestilah bersesuaian dengan pelbagai kes salah laku murid di sekolah. Penilaian juga dilaksanakan terhadap program tersebut untuk melihat sejauh manakah keberkesanan sesuatu program berfokus yang dilaksanakan.
Pemantapan pengurusan disiplin sekolah yang seterusnya adalah program anti kenakalan. Program anti kenakalan harus dirancang dan dilaksanakan berdasarkan keperluan sekolah untuk menangani suasana yang mengganggu warga sekolah. Penilaian anti kenakalan turut dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah keberkesanan program. Seterusnya adalah program sekolah selamat yang diwujudkan mengikut keperluan sekolah. Dalam hal ini, kerjasama semua pihak terdiri daripada murid, sekolah, pihak berkuasa dan masyarakat adalah diperlukan kerana penilaian program-program ini akan dilakukan untuk melihat keberkesanan program. Pemantapan pengurusan disiplin sekolah yang terakhir adalah melalui penubuhan kelab pencegahan jenayah. Tujuan kelab ini ditubuhkan di sekolah-sekolah adalah untuk mendidik dan memberi kesedaran dalam kalangan murid tentang pelbagai aspek jenayah dan juga pencegahannya. Kelab ini perlulah diwujudkan di sekolah-sekolah dan dibuat penilaiannya terhadap program yang bersesuaian. Seterusnya adalah 4.3 iaitu aktiviti menangani masalah kenakalan dalam kalangan murid. Panduan menjalankan aktiviti menangani masalah kenakalan. Terdapat beberapa panduan yang menjadi prinsip utama dalam merancang aktiviti untuk menangani masalah kenakalan dalam kalangan murid iaitu program mestilah selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia. Aktiviti hendaklah berpandukan kepada keperluan golongan yang terlibat, dirancang oleh pihak sekolah untuk membantu murid meningkatkan lagi potensi yang sedia ada pada dirinya selaras dengan bidang akademik dan sasiah. Tanggungjawab setiap warga sekolah untuk memberikan proses bimbingan tersebut. Yang terakhir, aktiviti yang dirancang hendaklah berterusan bagi membantu murid dalam bidang kognitif dan efektif. Seterusnya, terdapat 3 orientasi utama dalam usaha menangani masalah kenakalan di sekolah iaitu melalui orientasi pemulihan, orientasi pencegahan, orientasi perkembangan. Contoh program atau aktiviti untuk menangani masalah kenakalan murid di sekolah rendah. Dari segi orientasi pemulihan, ia melibatkan murid yang bermasalah sahaja dan pelibatan guru kaunseling. Bagi program reaktif yang boleh dilakukan seperti aktiviti perkemahan, bimbingan kaunseling oleh individu, guru dan keluarga dan psikoterapi kepada murid yang bermasalah. Dari segi orientasi pencegahan, ia melibatkan semua murid dan pelibatan semua pihak. Bagi program proaktif yang boleh dilakukan seperti aktiviti sepakat membawa berkat, sistem aduan dan program memahami budaya. Seterusnya, dari segi orientasi perkembangan, ia melibatkan semua murid dan pelibatan semua pihak. Bagi program proaktif yang boleh dilakukan seperti program tautan kasih, kempen tekah lagu positif, program imarah masjid atau surau sekolah dan program kesedaran renungan akhlak mulia. Seterusnya, contoh program atau aktiviti untuk menangani masalah kenakalan murid di sekolah menengah. Dari segi orientasi pemulihan, ia melibatkan murid yang bermasalah sahaja dan pelibatan guru kaunseling. Contoh program reaktif yang boleh dilakukan seperti aktiviti perkemahan, bimbingan kaunseling oleh individu, guru dan keluarga, psikoterapi kepada murid yang bermasalah. Dari segi orientasi pencegahan, ia melibatkan semua murid, pelibatan semua pihak. Bagi program proaktif yang boleh dilakukan seperti program pendedahan tingkah laku agresif, program tautan kasih dan sistem aduan. Bagi orientasi perkembangan, ia melibatkan semua murid dan pelibatan semua pihak. Bagi program proaktif yang boleh dilakukan seperti program kecemerlangan, program sekolahku rumahku, kelompok bimbingan dan perjumpaan bersama ibu bapa atau penjaga. Berikutnya adalah peringkat-peringkat perancangan dan penilaian menangani kenakalan di sekolah. Yang pertama ada pelantikan jawatankuasa aktiviti program, apa, siapa, bagaimana dan bila.
merancang, mengumpul informasi, analisis dan penentuan, memilih program, jadual kerja, pelaksanaan dan juga penilaian. Seterusnya, contoh plan tindakan pencegahan kenakalan di sekolah iaitu pencegahan daripada keluarga, sekolah dan murid seperti memberi didikan agama, penghayatan budaya penyayang, peruntukan waktu yang bermanfaat melalui peraturan sekolah, peti aduan, kesedaran tentang masalah kenakalan dan sebagainya. Selain itu, pemulihan iaitu pelajar yang terlibat dalam kenakalan diberi pemulihan dengan melaksanakan kaunseling secara individu ataupun kelompok, hak insan untuk apa, mana dan dari mana, tumpuan terhadap segala perbuatan pembuli, penyertaan murid dalam program-program yang dijalankan di sekolah seperti kurikulum, tugas ibu bapa ataupun penjaga dalam melakukan pemulihan. Tindakan daripada ibu bapa, guru kaunseling, guru agama, guru disiplin, guru moral, guru kurikulum dan juga guru biasa. Seterusnya, guru penolong kanan HIM dan juga guru disiplin menyemak dan memantau laporan untuk pelaksanaan strategi intervensi atau aktiviti peningkatan sasiah dalam kalangan murid. Memutuskan kesahan kes salah laku untuk melaksanakan cadangan tindakan yang sewajarnya, melaksanakan mesyuarat lembaga disiplin bagi memutuskan hukuman bagi pelajar yang terlibat dalam salah laku. Guru unit bimbingan dan kaunseling pula menyemak dan memantau laporan untuk pelaksanaan strategi, intervensi dan aktiviti peningkatan sasiah murid, melakukan sesi bimbingan dan kaunseling kepada murid yang terlibat. Seterusnya daripada guru iaitu membuat laporan kes salah laku kenakalan di sekolah dan amalan baik. Ibu bapa memantau laporan anak-anak di sekolah di bawah KPM. Murid-murid itu sendiri itu melakukan pemantauan terhadap laporan individu dan berbincang dengan unit bimbingan dan kaunseling bagi peningkatan sasiah supaya tidak terlibat dalam masalah kenakalan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Syairah binti Syamsul Izhar akan menyambung bab keempat iaitu carta aliran kes dan instrumen penilaian anti kenakalan. Yang pertama, saya akan menerangkan berkenaan dengan carta aliran prosedur tindakan salah laku kenakalan dalam bilik darjah atau di kawasan sekolah. Carta ini akan dimulakan dengan mula, kemudian siasatan, kemudian jika siasatan tersebut mempunyai asas, ia akan diambil tindakan dan siasatan seterusnya. Kemudian jika murid didapati bersalah, murid akan dikenakan hukuman dan juga diberi kaunseling. Kemudian kesalahan tersebut akan dimasukkan dalam dokumentasi SSDM dan juga fail ibu bapa. Kemudian prosedur tersebut akan selesai. Seterusnya, saya akan menerangkan prosedur tindakan salah laku kenakalan dalam bilik darjah atau di kawasan sekolah. Langkah yang pertama, aduan akan diterima daripada pengadu dan tindakan akan diambil oleh guru disiplin. Yang kedua, siasatan akan dibuat untuk mendapatkan bukti-bukti dan saksi. Tindakan ini juga akan diambil oleh guru disiplin. Yang ketiga, jika siasatan menunjukkan tiada asas, maka kes akan digugurkan ataupun ditutup. Manakala sekiranya ada kes, pihak sekolah akan meneruskan dan juga menghubungi ibu bapa atau penjaga murid yang disyaki melakukan kesalahan dan menjelaskan kesalahan yang disyaki dilakukan. Tindakan akan diambil oleh pengetua atau guru besar atau guru yang diberi kuasa. Langkah keempat adalah tindakan dan keputusan kes oleh pengetua atau guru besar atau guru yang diberi kuasa. Murid yang melakukan kesalahan perlulah diberi penjelasan tentang kesalahan yang dilakukan olehnya. Murid juga perlulah diberi peluang untuk menafikan dan menjelaskan kesilapan atau dikenali sebagai right to be heard. Murid juga dibenarkan mengemukakan rayuan terhadap hukuman yang dikenakan sekiranya didapati bersalah. Tindakan ini akan diambil oleh pengetua atau guru besar atau guru yang diberi kuasa. Seterusnya, hukuman yang dikenakan hendaklah adil, iaitu rule against bias, setelah memberi pertimbangan kepada penjelasan kesalahan murid dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Ibu bapa atau penjaga murid hendaklah dimaklumkan tentang kesalahan dan hukuman yang dikenakan dan berbincang tentang hukuman dan ganti rugi yang dikenakan. Tindakan ini akan diambil oleh pengetua atau guru besar atau guru yang diberi kuasa. Seterusnya,
Langkah yang kelima adalah hukuman hendaklah dikenakan oleh pengetua atau guru besar atau guru yang diberi kuasa. Langkah keenam adalah sesi kaunseling yang akan dilakukan oleh guru kaunseling. Langkah yang ketujuh adalah dokumentasi yang akan dimasukkan dalam surat kepada ibu bapa, fail SSDM dan laporan penuh kepada JPS sekiranya perlu. Tindakan ini akan diambil oleh ketua guru disiplin atau guru disiplin. Yang ke-8 adalah proses iaitu kes selesai. Tindakan juga adalah selesai. Berikut merupakan instrumen penilaian dan senarai semak anti kenakalan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.